Baik, pada beberapa hari yang lepas, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata bahawa Malaysia, negara ini dan juga pekerja di negara ini akan menikmati gaji minimum sejumlah RM1,500 sebulan sebelum hujung tahun ini. Ini adalah peningkatan RM300 berbanding dengan apa yang kita nikmati pada ketika ini, RM1,200 untuk gaji minimum. Namun bagaimanakah kesediaannya? Kerana kita bercakap soal pemulihan ekonomi sedang berjalan pada ketika ini, PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi 98.9% adalah PMKS di Malaysia dalam konteks ekonomi kita. Bagaimanakah kesediaan mereka dan berapa lamakah tempoh untuk mereka mungkin mengadaptasi, dan adakah pertimbangan pemulihan ekonomi ini sedang pun diambil kira oleh pembuat dasar dan juga PMKS sendiri? Itu ingin saya bincangkan. Saya nak bersama dengan Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF, Datuk Syamsuddin Bardan, yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Datuk, pertama sekali, bagaimana untuk kita melihat gaji minimum yang lebih tinggi ini, 1,500, mungkin berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden MEF pada semalam, ini akan membebankan PMKS dan juga kesediaan itu belum lagi wujud kerana PMKS masih lagi sedang pulih pasca pandemik dan juga mungkin ada juga bencana banjir dan sebagainya. Kalau begitu, bilakah tempoh yang bersesuaian untuk kita melihat pelaksanaan gaji minimum yang lebih tinggi, RM1,500 ini, Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama pada pagi ini. Yang pentingnya adalah kita tahu bahawa kebanyakan majikan-majikan di Malaysia, terutamanya PMKS, memang amat tertekan dan banyak menghadapi cabaran kerana COVID-19 dan juga isu-isu yang berkaitan dengan banjir. Jadi pada masa ini kebanyakan mereka memang tidak berkemampuan untuk menanggung sebarang peningkatan kos, ya. Dan kalau ada peningkatan kos berkenaan berlaku dan dipaksa terhadap mereka kebanyakannya tidak ada pilihan, sama ada mereka akan mengambil langkah untuk mengurangkan pekerja, ataupun ada setengah mereka yang tidak tahan langsung akan mengambil keputusan untuk tidak berniaga lagi. Bermakna mereka terpaksa gulung tikar dan sebagainya. Dan ada juga di antara mereka yang akan terpaksa mengambil langkah untuk beralih angin ke negara-negara ASEAN yang lain, ya. Dan kalau kita mengatakan tentang jumlah peningkatan gaji minima yang dicadangkan itu adalah kira-kira 300 sehingga 400 ringgit, kerana ada di setengah-setengah tempat pada masa ini gaji minimanya adalah 1,100 ringgit, bukan 1,200. Memang ada di tempat-tempat di mana di bawah kawasan bandaraya dan juga majlis bandaraya memang gajinya adalah 1,200, tetapi ada yang 1,100 lagi. Dan untuk meningkatkan gaji sehingga 300-400 ringgit itu memang mempunyai kesan yang amat besar terhadap majikan-majikan dan juga terhadap negara, kerana ini merupakan suatu peningkatan kepada gaji-gaji yang kebanyakannya diperolehi oleh pekerja asing, ya. Kerana pekerja-pekerja tempatan sendiri telah dibayar lebih daripada 1,500, tetapi pekerja-pekerja asing ini memang dibayar kebanyakannya pada kadar yang gaji minima, dan bila mereka mendapat peningkatan gaji minima berkenaan, sudah tentu mereka akan menghantar lebih banyak wang ke luar negara, ya. Dan pada masa ini kalau kita lihat tentang penghantaran wang ke luar negara adalah kira-kira 34 bilion ringgit setiap tahun. Dan kita telah membuat anggaran, jika kita tingkatkan gaji minima itu dengan kadar RM100, jadi peningkatan pengaliran wang keluar nanti akan menjadi kira-kira 4 bilion ringgit setiap tahun. Jadi kalau kita peningkatkan gaji minima itu di antara 300 hingga 400 ringgit, bermakna jumlah penghantaran wang sebagai tambahan ke luar negara itu adalah kira-kira 12 bilion sehingga 16 bilion ringgit. Jadi saya merasakan bahawa kita tidak seharusnya berbuat demikian, dan adalah wajar untuk kita sebenarnya melihat semula tentang peningkatan gaji minima ini, kerana kebanyakan majikan tidak bersedia. Dan bila ditanya mengenai bilakah kita akan bersedia, ini bergantung banyak kepada keadaan pemulihan ekonomi yang kita sedang lakukan sekarang ini. Dan jika kita berjaya untuk meningkatkan ekonomi kita sebagaimana sebelum pandemik,
sudah tentu kita akan lebih bersedia untuk melihat semula apakah dia dasar gaji minima yang harus diperkenalkan. Tetapi sebagai majikan memang kita mahukan bahawa gaji itu sering dihubung kait dengan prestasi dan juga produktiviti pekerja dan juga keuntungan syarikat. Jadi kalau kita membayar gaji itu berdasarkan kepada prestasi syarikat dan prestasi pekerja, sudah tentu kita akan lebih produktif dan sebarang pembayaran imbuhan yang lebih tinggi itu tidak akan sebenarnya membebankan majikan dan akan menjadi satu insentif kepada pekerja untuk terus bekerja dengan lebih kuat lagi. Datuk, kalau menyentuh soal tentang meningkatkan produktiviti dan sebagainya, ini soal juga bagaimana kita nak upskilling, reskilling dan juga pelaburan yang dibuat oleh PMKS syarikat ini kepada tenaga kerja. Namun kalau kita bercakap soal menaikkan gaji ini, kos kepada PMKS sudah pasti. Namun bagaimana untuk kita membuat sesuatu langkah yang lebih tepat? Sekiranya kita melaksanakan gaji minimum yang lebih tinggi, pada akhirnya majikan ini tidak memindahkan kos ini kepada harga akhir kerana setiap kali kita meningkat gaji minimum, ini antara apa yang mereka lakukan. Tidak adakah cara lain untuk kita melakukannya dengan meningkatkan produktiviti, upskilling, reskilling dan sebagainya, Datuk? Ya, sebenarnya kalau kita memaksa majikan-majikan PMKS itu untuk membayar gaji yang lebih tinggi, sudah pasti mereka akan transfer increase in cost itu kepada para pelanggan, ya. Tetapi apa yang lebih penting adalah kita sebagai satu negara hendaklah menggalakkan PMKS itu untuk transform cara mereka beroperasi. Mereka harus gunakan lebih teknologi, lebih digitalization supaya pada akhirnya nanti mereka sebenarnya akan lebih efisien, ya. Dan untuk berbuat demikian sudah tentu pekerja-pekerja juga harus dilatih semula dan diberi kemahiran yang diperlukan untuk mereka mengendalikan teknologi-teknologi yang lebih tinggi. Jadi bila kita dapat berbuat demikian, macam saya katakan tadi, produktiviti akan meningkat, keuntungan akan meningkat dan dalam keadaan demikian PMKS akan lebih bersedia untuk absorb sebarang peningkatan kos itu dan tidak perlu untuk sebenarnya transfer kos kepada para pelanggan sebenarnya. Ya, jadi ini memerlukan banyak insentif dan juga dorongan daripada majikan kerana kebanyakan PMKS ini tidak mempunyai dana untuk transform proses-proses mereka. Bermakna ini memerlukan langkah lebih holistik, atau ya, untuk penyelesaiannya. Sebenarnya, betul. Okey, Datuk Syamsuddin Bardan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Kita membincangkan tentang kenaikan gaji minimum RM1,500 yang ditetapkan ataupun yang akan dilaksanakan oleh Malaysia menjelang akhir tahun. Itu apa dikatakan oleh Menteri Sumber Manusia, dan juga bagaimanakah kesediaan PMKS dan apakah polisi dan juga perkara yang lebih tepat untuk kita laksanakan perkara ini supaya tidak membebankan pihak majikan maupun pihak pengguna pada akhirnya kerana harga itu ditransfer ataupun dipindahkan kepada harga akhir produk. Itu kita nantikan dan juga kita saksikan. Astro Awani akan terus merhati rapat isu ini.